meskipun kita tidak menafikan ada sujud yang tidak ada kaitan dengan sembahyang seperti sujud syukur. Sujud syukur di luar sembahyang. Sujud syukur ni bila disunatkan? Pada 3-4 keadaan. Yang pertama, lihujumi ni'matin. Ketika kedatangan nikmat. Ketika baru dapat nikmat. Orang yang sakit menjadi lega. Orang yang kafir memeluk Islam. Orang yang susah menjadi kaya. Anak dia lulus periksa ataupun diri dia lulus periksa dengan cemerlang. Maka benda-benda yang menyukarkan kita nama dan nikmat yang baru kita dapat, kita disunatkan sujud syukur. Adapun nikmat yang berterusan macam nikmat iman, nikmat Islam kita dapat dan kita memiliki Islam sepanjang masa, yang tu taklah sujud syukur. Sujud syukur ni kalau kita nak syukur juga yang tu, kita sembahyang sunat dan sebagai ibadat yang lain. Sujud syukur ni bila baru dapat nikmat, nama dia hudus. Tapi kalau nikmat yang berterusan seperti sihat wal afiat yang berterusan, ataupun kita dapat nikmat Islam daripada kita kecil sampai kita tua, atau nikmat kita lahir kita dah kaya berterusan, yang tu nama dia nikmat yang istimrar, nikmat yang berterusan, yang tu taklah sujud syukur. Yang tu kalau nak syukur, buat ibadat yang lain, sembahyang 2 rakaat ke. Sujud syukur ni ketika mendapat nikmat, hujum makna hudus nikmat, seperti seorang bapa mendapat anak. Dilahirkan anak, diberitahu, doktor beritahu, isteri kamu dah selamat bersalin, kamu dah dapat anak. Kita sujud syukur. Ataupun kamu diberikan naik pangkat ataupun pingat, sujud syukur. Ataupun kamu dapat harta, kemarin duit tak ada, hari ni orang main sedekah RM1,000, kita sujud syukur. Ataupun kepulangan orang yang gaib, orang yang kita sayang duk jauh, nak balik tak boleh, PKP, tak tahu dia boleh balik, mungkin dibuka sekatan atau dia ada surat. Kita syukur orang yang kita sayang lama tak jumpa sebab dia duk jauh, dia boleh balik ke rumah, maka kita sujud syukur. Ataupun kita mendapat kemenangan dalam menghadapi musuh, kita sujud syukur. Ini nikmat yang hudus, yang baru datang, bukan nikmat yang berterusan yang kita sudah terima. Itu yang pertama, disunatkan sujud syukur ketika baru menerima nikmat yang baru, seperti memperolehi anak, naik pangkat, dapat harta dan seumpamanya. Yang kedua disunatkan sujud syukur awin difa'i niqmatin, ataupun tertolak daripada malapetaka, seperti selamat daripada kebakaran. Berlaku kebakaran dalam tempat dia selamat tak terbakar, dia sujud syukur. Atau selamat daripada lemas, dia naik kapal pergi mengai ikan di laut, kapal dia karam, dia tak mati, naik atas darat, dia sujud syukur kerana dia tak mati lemah. Banjir mai, kena habis, kereta dia selamat, sujud syukur. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud dan lainnya,
annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajida. Bahawa Nabi SAW apabila didatangi oleh satu perkara yang menyukakan baginda, baginda tersungkur sujud kepada Allah. Hadis Abu Daud, begitu juga Ibnu Majah. Dan riwayatkan oleh Sayyiduna Abu Daud juga radhiyallahu anhu rahimahullah dengan sanad yang hasan, bahawasanya Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani sulusa ummati fasajadtu syukran li Rabbi. Aku minta kepada Tuhanku untuk aku bagi syafaat kepada umat aku, lalu Allah berikan kepada aku 1/3 umatku. Lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian aku angkat kepala aku minta kepada Allah, Allah beri pula 1/3 lagi, lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian aku angkat kepala aku minta kepada Tuhanku, Allah berikan 1/3 yang lain, lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku. Sujud kerana bersyukur kepada Tuhanku. Fasajadtu syukran li Rabbi. Tapi kalau nikmat itu berterusan dah, yang tu kalau sujud syukur dia habis humuk dalam sujud itu. Oh, saya nak sujud, saya nak syukur ni kerana saya dapat Islam saya masih ada, saya masih orang jadi orang Islam. Sembahyang 2 rakaat. Tak perlu sujud syukur yang tu. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Sujud syukur ni nikmat yang baru mai. Bukan nikmat yang sedia ada dan berterusan. Contoh disebutkan oleh ulama tadi. Yang ketiga disunatkan sujud syukur. Yang pertama dapat nikmat baru, yang kedua tertolak daripada kecelakaan, yang ketiga ketika melihat orang yang dalam ujian, orang yang ditimpa bala. Kita lihat orang sakit, badan dia sakit, kita sujud syukur kerana kita tak sakit. Rumah jiran kita terbakar, rumah kita tak terbakar, kita sujud syukur kerana kita melihat orang yang diuji Allah dan ujian tu tak kena kat kita. Cuma jangan kita sujud depan dia saat ni dia kecil hati. Tapi abang kata, hang buta, aku tak buta, aku nak sujud syukur kerana aku tak buta macam hang. Dia marah kita. Pasal walaupun hang syukur kerana hang tak buta, tapi hang mahabang kat aku ni aku sedih. Tak payah abang kat dia, tak payah bagi tahu kat dia. Kita jumpa orang sakit, kita tak sakit macam dia, kita sujud syukur tanpa pengetahuan dia. Kerana kita tak sakit macam dia. Kita jumpa orang yang kemalangan, kereta dia aksiden, rumah dia terbakar, duit dia hilang, dia sedih. Kita sujud syukur kerana duit kita tak hilang, rumah kita tak terbakar, kereta kita tak aksiden. Yang tu nama dia ru'yatu mubtalan. Apabila kita melihat orang yang diuji Allah dengan ujian yang berat, maka kita syukur kerana ujian tu tak menimpa kita. Yang keempat, au ru'yatu 'asin, atau melihat orang yang buat dosa. Kita sujud syukur kerana kita tak buat dosa macam dia. Orang dosa buat dosa macam mana? Dosa yang terang-terangan. Apabila kita melihat orang yang buat dosa, jadi kita sujud syukur kerana melihat orang sakit, yang diuji sakit pada badan dia, pada harta dia dan sebagainya, kerana Allah selamatkan kita daripada kena macam dia. Yang keempat, ketika melihat orang yang buat maksiat, yajharu bi ma'siyatihi, yang terang-terang buat maksiat. Kita nampak orang depan kita duk minum arak depan kita, dia berjalan sampai buat botol arak, kita syukur kerana kita tak terlibat dengan maksiat yang dia buat. Sujud syukur kerana melihat orang yang buat dosa, yang membuat dosa terang-terangan, tunjuk ke orang dosa itu, yang dia menjadi fasik dengan sebab dosa itu, kita syukur kerana kita tak fasik macam dia. Dan musibah pada agama ini lebih berat daripada musibah pada dunia. Sebagaimana doa Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi,
wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Kalau dia sujud syukur depan orang buat maksiat, disunatkan juga yuzhiruha la lil 'asi la lil mubtala. Dia memperlihatkan sujud syukur dia itu ke depan orang yang buat maksiat terang-terangan itu. Tapi dia jangan memperlihatkan sujud syukur dia itu depan orang yang ditimpa ujian Allah. Orang sakit, orang yang kebakaran, kemalangan, kita pergi sujud syukur depan dia. Aku nak sujud syukur depan hang ni pasal kereta hang aksiden, kereta aku tak aksiden. Dia marah kita. Kecil hati dia. Oh, aku kena bala, hang pergi syukur pula. Padahal kita syukur bukan pasal dia kena bala, pasal kita tak kena bala macam dia. Maka kalau nak syukur kerana melihat orang yang ditimpa bala, sujud syukur seorang-seorang sembunyi-sembunyi, jangan habaq ke dia, jangan tunjuk depan dia. Tapi kalau orang tu buat kita sujud syukur kerana kita tak terlibat dengan maksiat, depan orang maksiat, kalau kita berani, kita sujud syukur depan dia. Ni cerita dalam kitab di segi teori, segi praktik, payah jumpa. Payah jumpa orang yang sujud syukur sampai peringkat itu. Cuma kita kena tahu sujud syukur sedemikian. Dia macam dengan sujud tilawah. Sujud syukur kena tutup aurat, menghadap qiblat, ada ayat semayang. Itulah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat kebanyakan ulama. Karena ada orang belah Kuala Lumpur nak kata sujud syukur tak ada semayang tak apa. Pasal apa dia kata aku tu? Pasal dia cenderung kepada geng main bola. Tu Arab main bola. Lepas tu perosok gol. Sujud syukur tepi padang bola. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab lain. Pakai seluar pendek lepas tu sujud syukur. Pasal apa? Perosok gol. Dia tulis, saya cenderung kepada pendapat nak sujud syukur tak ada ayat semayang pun tak apa. Tak tutup aurat sempurna pun tak apa. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau tak silap mazhab Maliki. Mazhab bola tu.